Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta huzna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat, akhawani akhawati, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam ni kita dapat menyambung lagi kitab kita, iaitu kitab ilmu dan adab mempelajarinya. Jadi di malam ni insya-Allah kita sambung lagi kitab ni ya. Dan malam ni kita tengok Syekh Alawi membahagikan ilmu. Nah, Syekh Alawi membahagikan ilmu seperti mana beliau membahagikan kepada 4 ya. Pertama ilmu syariah, kedua ilmu adabiyah, ketiga ilmu aqliyah, dan keempat adalah ilmu matematik. Jadi Syekh Alawi Saqaf ni membahagi, dan beliau membincang, menerang tentang pembahagian tadi. Pertama ilmu syariah. Ilmu syariah iaitu menurut Syekh Alawi ni ada 3, iaitu pertama al-fiqh, yang kedua tafsir, dan ketiga al-hadis. Jadi Syekh Alawi ini mengatakan bahawa ilmu syariah ni ada 3. Ada al-fiqh, ada tafsir, dan ada al-hadis. Ya, inilah penting sekali dinamakan ilmu syariah. Fiqh penting untuk kita mengetahui halal haram, bersih najis dan sebagainya. Kalau kita tak tahu fiqh, tak bolehlah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kita tak mengetahui tentang halal, haram dan sebagainya. Yang kedua tafsir. Tafsir untuk kita memahami Al-Quranul Karim, tafsir. Kalau kita tak ada tafsir, susah kita nak memaham direct kepada Al-Quranul Karim, payah, susah. Perlu ada tafsir. Dan seterusnya al-hadis. Al-hadis. Maka al-hadis ni dia mensyarahkan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Hadis ni dia mensyarahkan Al-Quranul Karim. Sebab tu tak betul setengah orang dia kata kita pegang dengan Quran je lah, tak perlu hadis. Hadis ni Nabi yang keluarkan, Nabi sama dengan kita. Manusia biasa, ada salah dan ada silap seperti kita. Tak boleh kita pegang macam tu. Kita perlu kepada Quran dan hadis. Tafsir mentafsirkan ayat Al-Quran, dan hadis menerangi. Hadis tu menerangi kepada ayat-ayat Al-Quran. Hadis tu menerangi kepada ayat-ayat Al-Quran. Sebab itulah bila Allah menyebut dalam Quran wa aqimus salah, adalah kamu dirikan salat. Tapi Allah tak cerita salatnya bagaimana dah. Jadi Allah cerita umum gitu je. Maka Nabi lah yang akan mentafsir. Nabi kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Adalah kamu salat seperti mana aku salat. Rasulullah suruh tengok salat, tengok aku salat bagaimana. Kita tengoklah Rasulullah salat bagaimana. Maka begitulah. Maka kita akan memahami Al-Quran melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan ilmu syariah. Yang kedua ilmu adabiyah. Ilmu adabiyah iaitu 14 ilmu. Banyak. Ilmu adabiyah ni ada 14 kata Syekh Alawi. Pertama ilmu bahasa. Ilmu bahasa, masya-Allah. Ilmu bahasa itulah kalau
Maghribi tempat saya belajar dulu, dia panggil ilmu bahasa ni ada ilmu sastra lah, ilmu bahasa ni linguistik kan. Ilmu bahasa ni lebih kepada linguistik. Sastra, di bawah sastra tu linguistik. Dia belajar tentang bahasa. Dia belajar bahasa. Dia belajar semua syair, aruk kalau dalam bahasa Arab kan. Kalau Melayu dia ada juga puisi, dia ada juga bahasa Melayu. Yang saya belajar tu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Ini penting ilmu bahasa Arab. Jadi maknanya bila kita pergi kepada mana negara Arab dan sebagainya, kita akan belajar. Kita akan belajar kalimah-kalimah Arab, dan kita juga kita juga bercakap dengan orang Arab. Jadi kita boleh bahasa Arab tu. Ilmu istiqaq dan ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq ni ilmu surah dia macam tu lah. Ilmu tasrif. Seperti mana dalam bahasa Arab ni dia ada neraca dia sendiri. Dia ada neraca dia macam nasara yang suruh, fa'ala yaf'ulu, daraba yadribu, fa'ala yaf'ilu. Jadi dia ada wazan dia. Dalam bahasa Arab dia ada wazan dia. Dia ada neraca dia. Dan kita pergi timbang kat situ lah kalimah-kalimah yang kita nak, kita boleh guna. Seperti mana jala saya jelisu. Jala saya jelisu, fa'ala yaf'ilu. Dia di atas wazan fa'ala yaf'ilu. Dan ilmu tasrif dan ilmu saraf sama. Ilmu saraf, ilmu tasrif lebih kurang sama je. Ilmu nahu, ilmu nahu ni memang payahlah. Kalau dalam bahasa Arab sebut nahu, Allah payah. Ilmu nahu. Tapi bila kita mempelajari, menguasai ilmu nahu, sedap. Bahasa Arab kita memang jadi sedap. Itulah ilmu nahu. Ilmu sarah ni dia cara tengah-tengah kalimah, baris tengah-tengah kalimah. Kalau nahu ni dia baris akhir kalimah. Akhir kalimah tu nahu. Itulah nahu. Dan ilmu ma'ani, ni balaghah belakang ni. Ilmu ma'ani balaghah. Ilmu bayan balaghah. Ilmu badi', ilmu arud. Ilmu arud ni ilmu puisi. Ilmu qawafi ini bahasa Arab. Ilmu adab, ia panggil adab Arabi. Adab Arab. Qawafi ni ada orang Arab bagaimana. Dan ilmu muhadarah. Dan ilmu tarikh, ilmu sejarah. Ini termasuk dalam ilmu adabiyah. Kita belajar ni adabiyah. Ilmu apa lagi tu dia panggil ilmu puisi. Kita tinggal sikit. Ilmu cipta penulisan, ilmu qiraat, ilmu muhadarah dan ilmu tarikh. Itulah semua tu ilmu-ilmu dinamakan ilmu adabiyah. Ilmu puisi, ilmu cipta penulisan. Ilmu puisi, ilmu syair. Syair bahasa Arab payah syair. Dia ilmu dia. Sebab tu belajar syair. Orang belajar bahasa Arab memang dia akan belajarlah syair. Ilmu cipta penulisan. Ilmu nak cipta penulisan, Masya Allah juga nak menulis. Dia bila kita nak menulis ni, dia kena gabung sekali ilmu nahu, ilmu sarah dan vocab. Dia panggil vocabulary, kalimah-kalimah Arab tu. Kita dari segi belajar nahu tak masalah, sarah pun tak ada masalah. Masalahnya vocab tak ada pergi di negara Arab. Duk belajar di rumah tak ada lah vocab. Tak ada vocab payah.
kita nak bina. Sebab itulah ilmu cipta penulisan ni dia perlu kepada bahasa, perlu kepada kalimah-kalimah, perlu kepada grammar, nahwu ataupun sorah. Ilmu penulisan, sama tu, ilmu penulisan. Ilmu qiraat ni masya-Allah, kalau di Sudan dia ada satu universiti namanya Universiti Al-Quranul Karim dan ilmu Islam. Jadi universiti ni dia memang khas untuk belajar qiraat. Kalau orang nak belajar Quran, belajar qiraat masya-Allah. Faham betul qiraatnya tu. Faham. Itu qiraat. Bila kita belajar, barulah kita tahu. Ni kadang-kadang kita tak belajar qiraat tu, tapi kita duk condemn, kata tak betul tu baca. Padahal ambil contoh, seorang kita pergi ke Maghribi, pergi luar negara, pergi Maghribi, pergi nak belajar. Tiba-tiba pada tahun pertama tu, mula-mula dia sampai tu, mula-mula dia sampai, dia tengok Maghribi, baca Quran salah. Baca salah Quran, dia baca lain qiraat, baca salah Quran. Patut orang Maghribi pula duduk dengan anjing, ternak anjing kat rumah. Ni macam mana ni? Tapi bila dia pergi dan dia duduk di sana, dia tengok, rupanya macam ni. Dalam mazhab Maliki, anjing tak najis. Kalau anjing, muallim dia panggil, anjing yang kita ajar tak najis. Itulah dia kata, barulah turun ilmu mana itulah kita memahami ilmu qiraat tadi. Sebab tu kita jangan duk hukum orang baca salah, kecuali kita nak faham dulu qiraat yang dia baca. Macam orang Maghribi dia baca Warash, kita dengar ke salah lalu dia baca, tapi jangan kita hukum lagi. Bila kita tengok rupanya dia baca Warash, tak sama dengan kita. Ilmu muhadarah pun perlu juga. Muhadarah perlu ada ilmu. Dan ilmu tarikh pun juga termasuk dalam ilmu dia panggil adabiyah, dan seterusnya ilmu matematik. Nampaknya setakat ni dah dulu Yusof, kita setakat ni dulu ilmu matematik, seterusnya ilmu matematik. Jadi setakat ni dah dulu kita kuliah kita malam ni. InsyaAllah ada masa kita sambung lagi pelan-pelan. Jadi tuan-tuan bolehlah ikut live ataupun rakaman ini insyaAllah untuk kita mendalami bab ilmu insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma rzuqna lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna tawatan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulub ala dinik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Yusuf rakam